الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live, anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, iaitu pada sesi pagi ini kita akan membaca, memahami dan mengambil manfaat insya-Allah dari kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur yang disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada hari ini insya-Allah kuliah melalui online ini agak banyak, bermula dengan kuliah ini yang pertama 10.30 pagi, kemudian jam 1 tengah hari insya-Allah sehingga 1.40 petang, iaitu kuliah Zuhur anjuran Pusat Muktamar Islam Malaysian Airport Berhad. Itu akan dilangsungkan di page Pusat Muktamar Islam sendiri. Jadi insya-Allah saya akan cuba kongsikan juga ke page saya live tersebut 1 hingga 1.40 petang. Itu menyambung lagi pembentangan berkaitan dengan memperbetulkan salah faham berkaitan dengan fahaman Wahabi, ya. Iaitu memang fokus Wahabi lah, ya. Kalau yang allergic dengan Wahabi tak payah dengar langsung lah, ya. Tapi kalau yang masih nak cari kefahaman, kita sudah sampai pada pembentangan episod yang akhir insya-Allah, iaitu akan cuba jawab FAQs, frequently asked questions regarding Wahhabism ni. Selalu soalan-soalan yang selalu dibangkitkan. Kemudian jam 1.45 itu pula adalah di page Masjid Raja Haji Fi Sabilillah, Masjid Raja Haji Fi Sabilillah Cyberjaya. Itu bermula jam 1.45 petang sehingga jam 2.25 insya-Allah. Itu kuliah Zuhur sempena bulan Ramadan ini, bagaimana mendapatkan keampunan di malam akhir Ramadan. Dan kalau tidak ada kelewatan, dalam 6.30 petang kita akan membaca mutiara-mutiara nasihat dalam kitab Tajul Arus Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala.
Dan yang terakhir daripada sesi kuliah online ini, iaitu untuk hari ini adalah pada jam 10 suku atau 10.30 malam selepas daripada solat tarawih, insya-Allah, itu dengan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50. Ya, jadi itulah yang dijadualkan pada hari ini. Ada sikit penambahan sebab ada 2 kuliah yang bukan regular lah, bukan kuliah harian. Yang 3 ni penziarah kubur, bukan penyembah kubur, kitab Tajul Arus dan juga Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, itu merupakan kuliah harian, insya-Allah. Baik. Jadi sekarang kita sampai ke muka surat 61 ya. Masih lagi dalam rangka menselusuri istilah yang bid'ah, istilah yang bid'ah sayyi'ah, satu perkara baru yang buruk, yang tidak ada istilah ataupun label demikian di zaman Nabi SAW, tidak ada label demikian di zaman para sahabat, di zaman salafus soleh, iaitu label penyembah kubur yang dilabelkan kepada orang-orang Islam. Disebut sebagai ubadul kubur, penyembah kubur, ataupun al-kuburiyun. Al-kuburiyun ni asalnya orang yang nisbah kepada kubur. Boleh jadi kerana duduk di tepi kubur, boleh jadi kerana sering ziarah ke kubur, boleh jadi bekerja menyelenggarakan kubur. Itu semua boleh dikatakan kuburi. Tapi yang mereka maksudkan al-kuburiyun, mereka fokus kepada makna al-kuburiyun adalah penyembah kubur. Jadi mana datang istilah yang buruk sebegini? Orang-orang Islam dilabelkan sebagai penyembah kubur. Maka kita lihat dalam kuliah-kuliah yang lalu, yang pertama tokoh yang dicatatkan menggunakan istilah ini adalah Syekh Ibn Taimiyah yang hidup pada kurun ke-8 Hijrah, diikuti oleh murid-murid beliau seumpama Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Ibn Abdul Hadi. Kemudian diikuti oleh tokoh pelopor kepada gerakan Wahabi, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga menggunakan istilah penyembah kubur. Kemudian tokoh-tokoh yang berfahaman Wahabi seperti Syekh Ibn Baz. Dan pada hari ini kita akan masuk melihat kepada satu orang tokoh ulama yang menjadi rujukan besar dalam fahaman Wahabi, iaitu Syekh Ibn Uthaymin. Syekh Ibn Uthaymin ini orang yang alim lah, orang yang banyak mengaji, yang banyak menuntut ilmu dan banyak mengajar ilmu, tapi beraliran Wahabi, berfahaman Wahabi. Syekh Muhammad Ibn Salih Ibn Muhammad Ibn Abdul Rahman Ibn Uthman, datuknya yang keempat inilah kemudiannya dibentuk menjadi Uthaymin. Dia atas dia jadi tasghir. Asalnya Uthman, dikecilkan dengan nama Uthaymin. Dia lahir pada tahun 1347 Hijriah, mana dalam dekad yang lalu. Kita sekarang 1441 Hijriah, masa kita kirakan yang contemporary. Dia sering pula dijadikan sumber kajian oleh golongan Wahabi di Nusantara. Lalu dia mengatakan, wal khawfu aqsamun. Al-awwalu khawful ibadati wat-tadhalluli wat-ta'zimi wal-khudu'i wa huwa ma yusamma min khawfis sirri. Wa hadha la yasluhu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Faman asyraka fihi ma'allahi ghairahu fahuwa musyrikun syirkan akbar. Wa dhalika mithlu man yakhafu minal asnami awil amwati aw man yaz'umunahum awliya'a wa ya'taqiduna naf'ahum wa darrahum kama yaf'aluhu ba'du ubbadil kubur. Yakhafu min sahibil qabri aktsara mimma yakhafullah. Dalam kutub warasail lil Uthaymin. Baik. Jadi sebagaimana dalam kenyataan-kenyataan yang lalu oleh tokoh-tokoh yang menggunakan istilah ubadul kubur ini ataupun al-kuburiyun ini, kaedah asal yang mereka sebut itu ada betulnya. Misalnya apabila mereka mengatakan penyembah kubur, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kayu, penyembah segala macam lah, itu adalah musyrikun, itu memanglah betul. Kerana sebagaimana kita tahu dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu Taala sahaja. Menyembah kepada selain daripada Allah, hatta kepada makhluk-makhluk yang mulia sekalipun, seumpama menyembah kepada para malaikat misalnya, menyembah kepada para nabi atau para wali misalnya, ini semuanya adalah perkara yang haram dan syirik yang membawa seseorang itu menjadi kafir.
terkeluar dari Islam, dia menjadi musyrik. Cuma masalah adalah pada aplikasi. Bukan pada konsep asal bahawa sembah kubur tu syirik, itu kita tidak menolak. Itu memang betul. Tapi kita melihat pada aplikasi, sangat mudah mereka itu melabelkan orang-orang Islam yang melakukan amalan-amalan yang baik di kuburan, itu terus dianggap sebagai penyembah kubur. Itu yang menjadi objection, yang menjadi bangkangan kita. Jadi, beliau menerangkan, perasaan takut ini ada beberapa bahagian. Yang pertama, khauful ibadati wat tazalluli wat ta'zim. Iaitu takut dalam bentuk menyembah, beribadah, dalam bentuk menghinakan diri, dalam bentuk mengagungkan, dan dalam bentuk tunduk patuh. Wa huwa ma yusamma min khauf as-sirri. Yang inilah yang dinamakan sebagai ketakutan secara tersembunyi, secara batin. Ya, jadi ketakutan dalam bentuk ibadah, merasakan hina diri, mengagung dan membesarkan, tunduk patuh, ini tidak selayaknya kecuali untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, betul. Masalahnya nanti yang datang kemudian. Faman asyraka fihi ma'allahi ghairuhu fahuwa musyrikun syirkan akbar. Maka barang siapa yang mengkongsikan rasa takut dalam bentuk ibadah ini dan lain-lain yang disebutkan tadi dengan yang lain daripada Allah, maka dia telah menjadi orang musyrik, iaitu syirik yang akbar, syirik yang mengeluarkan daripada agama, bukan syirik khafi seperti riak dan seumpamanya. Dan yang demikian itu seumpama orang yang takut minal asnam, daripada berhala. Betul lah. Orang yang takut dalam bentuk ibadah kepada berhala itu, dia jadi musyrik. Awil amwat, atau dia takut dalam bentuk ibadah kepada amwat, iaitu orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang ini kita kena ada perincian. Kerana adakah orang yang merasa hormat, ada merasa gerun kepada orang dalam kubur ni, orang yang telah meninggal dunia ni, adakah dia itu takut dalam bentuk ibadah, yakni menganggap orang-orang mati ni seperti Tuhan, sehingga dia rasa takut sebagaimana dia takut kepada Tuhan, sehingga dia merasa hormat dan membesarkan sebagaimana dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi persoalan di sini. Adapun kalau memang betul orang itu menyembah kepada orang-orang mati, itu memang tidak ada keraguan, itu syirik. Aw man yazumunahum awliya, ataupun rasa takut, hormat, membesarkan, patuh kepada orang-orang yang mereka dakwa sebagai wali-wali. Jadi ini pun tidak boleh generalize. Memang ada umat Islam yang terkeliru, terpedaya dengan perwatakan, dengan karisma tokoh-tokoh tertentu yang mendakwa kononnya dia wali Allah dan didakwa oleh pengikutnya sebagai wali Allah. Memang ada, itu kita tidak nafikan. Tapi tak boleh kita generalize bahawa semua orang yang hormat kepada wali itu dia hanya sekadar mendakwa-dakwa saja. Kerana memang ada di sana awliya Allah, ada di sana wali-wali Allah yang layak untuk kita itu kasih dan hormat kepada mereka. Wa ya'taqiduna naf'ahum wa dharrahum, dan mereka meyakini akan manfaat daripada mereka, yakni daripada orang-orang yang telah meninggal dunia tadi, wali-wali tadi, dan juga kemudaratan daripada mereka. Jadi ini kena ada perincian yang jelas. Kalau dikatakan manfaat dan mudarat itu secara hakikat, memang tidak boleh langsung nisbah kepada makhluk, sama ada makhluk itu masih hidup di alam dunia atau makhluk itu telah meninggal dunia berpindah ke alam roh. Kalau kita nak nisbahkan manfaat dan mudarat kepada mereka secara hakikat, itu tidak boleh. Itu bercanggah dengan akidah. Tetapi kalau dinisbahkan manfaat dan mudarat ini kepada mereka atas dasar asbab, maka sebagaimana Allah boleh jadikan orang-orang yang masih hidup itu sebagai sebab kebaikan dan juga kemudaratan, maka demikianlah Allah Ta'ala boleh menjadikan orang yang telah meninggal dunia itu sebab kepada kebaikan dan juga kemudaratan. Sama saja. Contohlah, misalnya satu orang wali Allah telah meninggal dunia. Ya, dari segi hakikat, wali Allah ni ketika dia hidup pun dia tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat. Ketika dia telah meninggal dunia pun sama juga, dia juga tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat ataupun mudarat. Ya, tetapi kalau kita pandang dari segi asbab, maka ketika dia hidup pun Allah boleh jadikan dia sebab kepada kebaikan. Misalnya bila orang
memandang kepada wajah dia, ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Bila orang mendengar percakapan dia, jadi insaf, bertaubat kepada Allah Taala, itu kebaikan. Tapi kebaikan itu hakikatnya daripada Allah. Orang itu ingat kepada Allah itu kerana Allah. Orang itu bertaubat kepada Allah itu pun kerana hidayah taufik daripada Allah. Cuma wali ini menjadi sebab. Misalnya satu orang melihat kepada wajah seorang wali, terus hati dia yang selama ini lalai ingat kepada Allah. Ataupun dia mendengar nasihat percakapan daripada seorang wali, terus dia berubah daripada satu orang yang kaki maksiat, yang liar, kepada orang yang taat, yang patuh kepada Allah Ta'ala. Maka kita boleh katakan bahawa dia telah mendapat manfaat daripada wali tersebut. Tapi daripada sudut asbab semata-mata, bukan daripada sudut hakikat. Maka demikian, ketika wali itu telah meninggal dunia, berpindah ke alam roh, kalau memang wali itu nak memberi manfaat dan mudarat, jelas tidak. Kerana ketika hidup pun tidak boleh memberikan sebarang manfaat dan mudarat secara hakikat. Tetapi kalau menjadi sebab kepada kebaikan, menjadi sebab kepada kemudaratan, itu dengan izin Allah. Misalnya, satu orang yang rajin berziarah dan mendoakan kepada wali tersebut, memohon ampun kepada Allah buat wali tersebut, boleh jadi dia mendapat keberkatan, yakni Allah beri kebaikan kepada dia. Kenapa? Kerana dia itu berbuat baik kepada orang soleh, walaupun orang soleh itu telah meninggal dunia. Dan tidak mustahil. Man adani waliyan faqad azantuhu bil harb, atau kama qala sallam. Barang siapa yang melawan wali aku, nanti aku isytiharkan peperangan kepada dia. Jadi tidak mesti orang itu memerangi wali Allah yang masih hidup. Boleh jadi saja dia itu memerangi wali Allah yang telah meninggal dunia dengan cara dia mencaci maki, dia memburuk-burukkan, dia su'ul adab misalnya, lalu Allah datangkan keburukan dalam kehidupan dia. Jadi pada sudut hakikat, yang mendatangkan keburukan kepada orang yang su'ul adab, buruk adab dengan para wali ini adalah Allah. Tapi daripada sudut sebab, sama seperti ketika masih hidup di dunia, kita katakan dia tu jadi begitu sebab dia biadab dengan wali. Tapi wali itu dah mati, ya betul, tapi menjadi sebab kemudaratan buat dia, kerana dia itu seolah-olahnya sedang melawan seorang wali daripada wali-wali Allah dengan kata-kata cercaan, dengan kata-kata makian, dengan kata-kata yang menyakiti diri pribadi seseorang wali Allah itu. Jadi sama sahaja, tidak ada beza. Ketika para wali ini masih hidup di dunia, kalau kita menyuluh dengan suluhan hakikat, maka para wali ini tidak boleh mendatangkan sebarang manfaat ataupun mudarat. Sebaliknya, kalau kita itu sekadar melihat kepada sudut asbab, maka ketika wali itu masih hidup atau telah meninggal dunia, boleh sahaja Allah jadikan mereka itu sebab kepada kebaikan, dan Allah jadikan mereka juga sebab kepada kemudaratan. Lihat bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan seorang wali. Kalau dengan cara yang bagus, insya-Allah itu menjadi sebab kebaikan. Tapi kalau dengan cara yang biadab, yang melawan dan sebagainya, itu boleh sahaja Allah jadikan sebagai sebab kemudaratan. Jadi kita kena faham dalam konteks mana dikatakan ya'taqiduna naf'ahum wa dhurrahum, bukan secara pukul rata terus kalau macam itu musyrik keluar daripada Islam, tidak. Ini istilah yang digunakan. Kama yaf'aluhu ba'du ubadil kubur, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada penyembah-penyembah kubur, yakhafu min sahibil qabri, mereka seorang itu takut kepada orang yang dalam kubur, aksara mimma yakhafullah, lebih besar ketakutannya berbanding dengan dia takut kepada Allah Ta'ala. Jadi ini kalau betul wujud begitu, memang tak kenalah. Takut kepada makhluk lebih takut kepada Allah Ta'ala, lebih daripada takut kepada Allah, memang tak betul. Cuma adakah dia dengan begitu automatik menjadi kafir, terkeluar daripada Islam? Tidak. Cuma menunjukkan keimanannya itu belum betul-betul sampai kepada peringkat yang tinggi. Contohlah kita zaman sekarang pun, ramai antara kita yang lebih takut kepada manusia berbanding takut kepada Allah. Kita kalau kerana manusia suruh kita lakukan sesuatu, maka atas mengharapkan kebaikan daripada manusia itu, misalnya manusia itu ada jawatan, ada pangkat, menteri atau apa, maka kita sanggup membodik kepada dia. Mungkin kita putarkan hukum hakam dalam kita berfatwa kerana nak menggembirakan hati orang yang ada jawatan.
Itu seolah-olahnya kita kan lebih takut kepada makhluk berbanding takut kepada Allah. Kalau kita benar takut kepada Allah, kita tak akan tergamak menjilat, membodik manusia seumpama itu sehingga melanggar perintah Allah. Tapi adakah bermakna orang yang demikian itu kita hukumkan dia orang musyrik yang terkeluar dari agama Islam, yang sudah jadi murtad? Tidak. Cuma kalau dari segi suluhan ilmu hakikat, ilmu tasawuf, dikatakan musyrik juga kerana dia itu mensyirikkan Allah pada sudut dia seolah-olahnya menggantungkan harapan dia lebih kepada makhluk berbanding harapan dia kepada Allah. Sebab contohlah ada posting yang saya postkan pagi tadi berkaitan dengan kepentingan untuk kita itu ada strong political will untuk membersihkan pentadbiran daripada tokoh-tokoh yang ada masalah moral, yang terlibat dengan jenayah. Jadi memang saya suarakan tu dalam satu grup yang mungkin sampai apa yang saya cakap itu kepada orang-orang yang ada pangkat, yang ada jawatan, yang menteri, yang timbalan menteri misalnya. Dan mungkin ada sebahagian tidak akan senang dengan apa yang saya cakap itu. Sebab kita meminta supaya kerajaan yang ada sekarang ni bertegas. Jangan semata-mata kerana ada orang tu ada pangkat, maka dia buat salah pun dia ada special treatment. Tapi kalau rakyat biasa yang buat salah, mereka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Tapi kalau orang yang VIP buat salah, itu hanya ringan saja hukumannya ataupun langsung tidak diambil kesnya untuk disiasat atau dibicarakan. Jadi memang dengan membuat komen demikian, kita ada risiko dipandang serong atau dipandang dengan pandangan benci oleh orang-orang yang berkenaan. Tetapi kalau kita fikir balik, kita sebenarnya hakikatnya dengan Allah. Manusia tidak boleh mendatangkan sembarang manfaat dan mudarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tidak akan menimpa kepada kami satu apapun melainkan apa yang Allah Taala telah tetapkan untuk kami. Kerana Allah lah Tuhan kami dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tapi tidak bererti orang yang sanggup bermuka-muka, membodik-bodik, menjilat-jilat, merasakan seolah-olah makhluk itulah yang nanti akan memberikan manfaat yang banyak kepada dia, harta, jawatan, pujian dan sebagainya. Itu dia jadi kafir, terkeluar dari Islam? Tidak. Dari segi syaraknya kita masih menghukumkan dia itu sebagai orang Islam, tapi orang Islam yang kurang baguslah. Kerana lebih mementingkan kehendak manusia berbanding dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat daripada segi tasawuf, dia syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi kita kena bezakan semata-mata dia itu mengharapkan kebaikan ataupun keburukan daripada seseorang atau dia merasa takut kepada sesuatu makhluk, walaupun zahirnya seolah-olah lebih takut makhluk lagi daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana yang datang itu menteri misalnya, orang yang ada jawatan besar misalnya, lalu kita pun sorok hukum Allah Ta'ala, kita putar belit hukum Allah Ta'ala. Itu kan memang itu lisanul hal, perbuatan itu menunjukkan bahawa kita lebih takut kepada makhluk. Jadi kalau dari segi syiriknya, memang dalam hati itu dianggap syirik lah. Tapi adakah maknanya jadi kafir, murtad, wajib istitabah, minta bertaubat dan sebagainya? Tidak. Kan itulah saya kata kena ada perincian. Bukan semata-mata kerana seorang itu takut kepada selain daripada Allah, terus kita katakan fahuwa musyrikun syirkan akbar, agar dia adalah orang musyrik dengan syirik yang besar, yakni syirik yang mengeluarkan dari agama. Tidak demikian. Tapi walaupun itulah kita tengok, walaupun Syekh Ibn Uthaymin ini tidak dinafikan orang yang sangat berilmu, alim, tetapi oleh kerana sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, maka sikapnya tak lagilah mudah menuduh orang-orang Islam ini sebagai penyembah kubur, padahal hakikatnya tidak demikian. Seterusnya, istilah ini diteruskan lagi oleh satu orang tokoh yang mana beliau ni ketika saya belajar di Jordan, saya degree saya di UAE, saya ambil law, kemudian UAE offer tambah lagi 1 tahun, saya dapat degree dalam syariah. Kemudian dengan 2 degree ini saya apply untuk sambung masters di Jordan.
Dan masa saya pergi ke Jordan tu tahun 95 dan saya balik tahun 2000, agak lama ya. Kerana ada pertukaran kursus, pertukaran kos. Kemudian saya balik tahun 2000. Setahun sebelum saya balik, tokoh ini meninggal dunia. Tokoh ini duduk di Jordan pada masa itu, iaitu Syekh Nasir Al-Albani. Dia dikenali, kalau di kalangan golongan Wahabi, beliau ni memang dianggap memang tokoh hadis yang ulung lah ya. Kalau dalam pagangan kalangan Wahabi, beliau ni tokoh hadis yang ulung lah. Bahkan boleh kita katakan semua kitab cetakan Arab Saudi, Lebanon dan sebagainya pasti tidak pernah lepas daripada tag hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Sahahahu Al-Albani. Jadi seolah-olahnya kalau tak ada ayat tu, walaupun Imam Bukhari, Imam Muslim atau imam yang lain mengatakan sahih, macam tak puas lah. Ada memang sesetengah kawan-kawan kita macam tu. Bila kita bawa hadis ni, dia macam pertikaikan sebab tak sesuai dengan selera dia. Misalnya hadis yang Nabi SAW bertasbih di kuburan, lalu sahabat ikut lama. Kemudian Nabi bertakbir, sahabat ikut juga. Itu sebagai dalil bahawa tidak ada masalah ya, berzikir di tepi kuburan itu adalah sunnah. Dan hadis itu hadis yang sahih. Jadi orang-orang sebegini biasanya dia akan keberatan. Dia akan tanya, betulkah hadis ini sahih? Betulkah hadis ini sahih? Melainkan kalau kita kata kepada dia, memang betul sahih. Syekh Albani kata sahih. Bila kita kata Syekh Albani kata sahih, okey, dia akan kendur, dia akan boleh terimalah sebab Syekh Albani yang kata sahih. Jadi ini satu bentuk ketaksupan sebenarnya, kerana seolah-olah kita mengatakan ulama-ulama dahulu tidak berkelayakan untuk menilai sahih dhaif sebuah hadis sehingga perlu Syekh Albani pula mensahihkan baru dianggap sahih. Ini satu kekeliruan. Walaupun ulama Wahabi lainnya mengakui banyak kesalahan Al-Albani dalam memberi penilaian hadis ya. Walaupun beliau dianggap sebagai tokoh hadis yang ulung dalam golongan Wahabi, tapi tokoh-tokoh hadis Wahabi sendiri pun bila mereka semak, mereka dapati banyak tanaqudat, banyak contradiction, yang mana di satu tempat Syekh Albani kata hadis ini sahih, tempat yang lain dikatakan dhaif, bahkan mungkin di tempat yang lain pula dikatakan ini maudhu'. Ini namanya tanaqud, contradiction. Apatah lagi di kalangan pengkritik beliau, mana sesama yang berpahaman Wahabi pun mereka realise. Saya pernah bercakap dengan almarhum Ustaz Adlan Ibn Abdul Aziz rahimahullah yang meninggal dunia mungkin dalam beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu tak silap saya, rahmatullah alaih. Moga-moga Allah mencucuri rahmat kepada beliau. Saya berkenalan dengan beliau pada tahun 2016. Pada ketika itu saya sedang berkira-kira untuk berdiskusi ilmiah dengan Dr. Rozaimi daripada UPSI, isu bid'ah hasanah. Dan memang jadilah, memang diskusi itu jadi, boleh tengok dalam YouTube ada. Jadi pada ketika itu saya cuba memahami macam mana corak pemikiran orang-orang yang menganggap tidak ada bid'ah hasanah, atau bid'ah hasanah hanya dalam urusan dunia saja, dalam urusan agama langsung tidak ada bid'ah hasanah. Jadi Ustaz Adlan ni, dia ni mantan orang yang berfikiran sama seperti itu satu masa dahulu. Jadi saya rasa kagum lah macam mana beliau boleh berubah daripada satu orang yang sudah terpengaruh dengan fahaman yang demikian. Saya tanya, macam mana Ustaz boleh berubah? Saya selalu kalau jumpa dengan orang yang macam tu, kita kata mantan Salafi ataupun Wahabi Taubat, Salafi Taubat misalnya, saya selalu akan nak tahu apakah yang menyebabkan mereka tu berubah. Nak tahu, antara sebab nak tahu, mana tahu dengan sebab yang sama kita boleh membuka fikiran saudara-saudara kita yang masih lagi hanyut dengan fahaman ini. Tapi biasanya jawapan tu pelbagai, tak sama. Ada yang kata dia berubah sebab dia hadir ke majlis maulid. Kan Wahabi ramai yang anti maulid, jadi dia merasakan tak kena sangatlah bila dia dah hadir ke majlis maulid. Majlis sebegini dianggap sebagai
satu yang sesat, itu tak kena. Ada yang kerana itu, ada yang kerana dalam keadaan dia tegar dengan fahaman Wahabi itu, dia mula sedar bahawa akhlak ni orang-orang yang berfahaman Wahabi itu rata-rata menjadi rosak. Jadi itu ada yang insaf kerana sebab akhlak itu. Dan saya pernah juga cuba pastikanlah, saya kata kalau sebut tentang akhlak, even di kalangan ahli sunnah wal jamaah pun ada yang tidak berakhlak yang bagus, sebab ahli sunnah wal jamaah ni dari segi kefahamannya, dari segi akidahnya, tapi mungkin ni ada masalah dari segi akhlak. Tapi dia kata bukan macam tu, Ustaz. Saya maksudkan maknanya memang dia akan jadi macam itu, dia macam dia sistemik. Kalau macam masalah akhlak di kalangan ahli sunnah wal jamaah ni, dia bukan sistemik, dia individu. Dia di ahli sunnah wal jamaah tapi innalillah, dia punya akhlak dia teruk. Tapi kalau fahaman Wahabi ni, kata dia secara sistemnya dia akan menjuruskan orang menjadi akhlak dia teruk. Itu yang dia kongsikan lah. Tapi tak semua juga, saya perhatikan ada juga yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, tapi kalau dari segi akhlaknya itu okey saja. Taklah nampak akhlak dia teruk, maknanya sembahyang dia jaga, puasa dia bagus, baca Qurannya pun rajin, ada saja. Tapi ini pengalaman masing-masing. Jadi ada pun almarhum Ustaz Adlan, bila saya tanya kepada dia, Ustaz macam mana boleh berubah? Dia jawab kerana Syekh Al-Albani. Itu jawapan dia. Saya berubah kerana Syekh Al-Albani. Wah, menarik. Jadi saya tanya kepada dia, macam mana itu Ustaz? Dia kata, ana dulu memang peminat Syekh Al-Albani. Kalau ana pergi ke library saja, mesti ana akan ambil buku-buku dia baca. Almarhum Ustaz Adlan ni rajin orangnya. Jadi sehinggalah dia kata dia mula buka fikiran dia kepada pandangan orang lain di kalangan orang yang kita katakan Salafi sendiri atau Wahabi sendiri. Bukan kata orang yang luar daripada fahaman Wahabi. Maknanya tokoh-tokoh yang mahir dalam bidang hadis tapi beraliran Salafi atau Wahabi sendiri yang menunjukkan banyak sekali kesilapan-kesilapan yang ada pada penilaian hadis yang dibuat oleh Syekh Al-Albani. Jadi menyebabkan dia boleh buka. Selama ni maknanya Syekh Al-Albani ni segala-galanya lah, apapun Syekh Al-Albani lah. Jadi bila dia boleh buka tu, dan sedikit-sedikit Allah mula buka lagi benda-benda lain, dia mula nampak sehingga kan di akhir hayat beliau antara asatizah yang tegas menolak fahaman Wahabi ini. Dan beliau masya-Allah tabarakallah, walaupun tidak ada masters, tidak ada PhD, hanya BA saja, tapi kemantapan, kemahiran beliau dalam ilmu hadis itu memang sangat-sangat menonjol, sangat-sangat ketara. Moga-moga Allah merahmati beliau dan juga ahli keluarga yang beliau tinggalkan, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tokoh yang kita sedang ceritakan ni adalah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dia menuliskan dalam kitab At-Tawassul, kata dia, wa kama yaf'aluhu al-mubtadi'una minal muslimina inda kuburil anbiya'i was-salihin aw fi maghibihim, wa hadha mimma ulima bittirari min dinil islami wa bin naqli al-mutawatiri wa bi ijma'il muslimina anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusharri' hadha li ummatihi wa kadzalika al-anbiya'u qablahu lam yusharri'u syai'an min dzalika wala fa'ala hadha ahadun min ashabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina lahum bi ihsanin wala istahabba dzalika ahadun min a'immatil muslimin la al-a'immatul arba'atu wala ghairuhum wala dzakara ahadun minal a'immati la fi manasikil haji wala ghairiha annahu yustahabbu. Jadi, dan seperti cerita tentang tawassul, dan seperti yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah dari umat Islam di kubur para Nabi. Jadi dianggap orang Islam yang bertawassul di kubur para Nabi dan orang soleh itu buat bid'ah. Atau ketika mereka tidak ada, maknanya orang soleh itu tak ada di depan dia. Dia bagi dia yang boleh tawassul ni kalau orang soleh itu ada dengan kita. Jadi kita minta dia doa sama-sama dengan kita, atau kita minta dia doakan kita, kita aminkan, atau kita berdoa minta dia aminkan, itu tak apa. Tapi kalau orang soleh itu tidak ada dengan kita, itu tidak boleh tawassul dengan dia.
Ini termasuk sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama Islam, mana tak ada ragu-ragu lah. Dengan riwayat yang mutawatir. Al-mutawatiru yufidul yaqin. Riwayat yang mutawatir membawa pada yakin. Jadi kata dia dengan riwayat yang mutawatir. Dan ijma' umat Islam. Sepakat umat Islam. Bahawa Nabi SAW tidak mensyariatkan hal ini. Yakni tawasul. Tidak pula para Nabi terdahulu yang mensyariatkan tawasul. Maknanya Nabi SAW tidak mensyariatkan tawasul. Dan Nabi-Nabi terdahulu pun tidak ada amalan tawasul ini. Tidak pula dilakukan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in. Begitu pula tidak dianjurkan oleh para imam umat Islam. Tidak oleh mazhab 4 maupun lainnya. Dan tidak ada satu pun imam yang menyebut dalam manasik haji maupun lainnya bahawa hal-hal itu dianjurkan. Ini namanya biar confident. Cara beliau cakap tu memang confident. Ijma' lah, mutawatir lah, tidak ada lah dalam ajaran Nabi. Tidak ada disebut oleh imam-imam mazhab yang 4. Dan ini sikap confident macam ni diwarisi oleh golongan yang sedemikian. Dia cakap macam betul. Macam confident. Yang lebih kasar lagi, itu dia katakan biar bodoh asal confident. Saya tak dah nak kata macam itu. Tapi confidentnya itu lain macam. Padahal apa yang dia cakap tak betul. Mengatakan tidak ditashrik oleh Nabi SAW tak betul. Saya dah terangkan satu sesi yang lalu. Khusus untuk tawasul, tabaruk dan istighasah. Tawasul ini ajaran daripada Nabi SAW sendiri. Nabi yang mengajar tawasul. Kemudian diajar oleh para sahabat kepada orang ramai. Sahabat yang dengar doa tawasul Nabi, ajar pada orang lain selepas Nabi SAW dah wafat. Diamalkan oleh para sahabat. Mereka pun tahu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertawasul dengan Al-Abbas. Jadi mengatakan ijma' umat Islam ini confident betul lah. Kita ni kan, kalau kita ahli sunnah wal jamaah ni, kita kadang malu nak jawab sebab kita takut salah, kita tak pasti. Maka kita KIV. Nanti yang kadang-kadang orang marah. Kadang-kadang orang kata, baik aku tanya ustaz-ustaz Wahabi, cepat mereka jawab. Daripada tanya ustaz ahli sunnah ni, langsung tak respon. Kadang ustaz ahli sunnah ni bukan tak nak respon. Biasa dapat soalan tu, dia tak pasti. Bila dia tak pasti, dia tak berani jawab. Dia nak cek dulu, nak tanya orang yang lebih mengetahui. Kadang-kadang dalam kira-kira macam tu, dia terlepas pandang, terlupa pula nak jawab. Jadi jangan kita comparekan macam tu. Berbanding dengan Wahabi, kadang-kadang dia tak kisah pun betul salah. Apa yang terlintas di fikiran dia belasah saja jawab. Sehingga kan pernah juga orang yang saya terbaca dalam Facebook, tak tahulah dia Wahabi ke tidak. Tapi jenis confident macam tu. Bila ditanyakan tentang orang yang berfahaman etis katanya, dia jawab, etis ni pun masih lagi orang yang beriman. Etis masih lagi orang yang beriman. Auzubillah min zalik. Kalau dia kata Wahabi masih orang beriman, no problem. Dia kata Syiah masih orang yang beriman secara umum, yes, no problem. Kalau dia kata Khawarij masih orang yang beriman, okay, yes, no problem. Tapi kalau sampai kata etis masih orang yang beriman, etis tu apa? Etis adalah orang yang percaya kepada atheism, ketiadaan Tuhan. Tuhan tu tak ada. Orang yang percaya Tuhan tak ada ni masih orang beriman ke? Kalau Syiah tu masih percaya kepada Allah, percaya pada Nabi, hanya kan dia ni gulu, dia ni melampau, taksub sangat kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, sehingga membenci, mengkafirkan sahabat-sahabat, dan ada sesebagian Syiah pergi kepada kufur kerana menafikan Al-Quran dan sebagainya. Khawarij kerana taksub, merasakan hanya pegangan dia yang betul, la hukma illa lillah dan sebagainya. Mu'tazilah masih lagi beriman kepada Allah tapi tergelincir kerana terlajak menggunakan akal. Tapi kalau etis dikatakan beriman, itu kalau orang Terengganu kata beriman kot celah mana? Tak percaya Tuhan ada, boleh kata beriman juga ke? Jadi tu nak tubik buah Terengganu lalu lah. Jadi tak nak mikir kita. Dia tak percaya Tuhan ada. Kita kata dia masih beriman. Barangkali kalau dia kerja di Wisma Darul Iman, boleh jadi. Dia etis tapi dia kerja di Wisma Darul Iman. Itu tak ada masalah. Dia etis tapi dia masih manusia yang beriman. Itu macam mana? Ini contohlah orang yang jawab dengan segera, dengan confident, tapi jawapan jauh tersasar daripada kebenaran. Jadi kita tak mau macam tu. Jadi kawan-kawan yang bertanya soalan kepada asatizah ahli sunnah wal jamaah, soalan tu lambat dijawab dan sebagainya, itu sabar. Kerana sikap asatizah ahli sunnah wal jamaah ni rata-rata, saya tak kata semua, rata-ratanya mereka agak berhati-hati, takut jawapan tu tersalah, lari daripada kebenaran. Jadi kita itu boleh menyesatkan orang. Ini betul-betul confident.
Tidak ditasyrik oleh Nabi apa Nabi yang ajar. Ijma' apanya rata-rata a'immah arba'ah semua membenarkan tawasul. Ulama-ulama 4 mazhab membenarkan tawasul. Bahkan Imam Syafi'i beramal dengan tabaruk. Nak ada hajat, semayang 2 rakaat di rumah. Lepas semayang pergi ke makam Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan berdoa di sisi makam Imam Abu Hanifah. Itu Imam Syafi'i sendiri. Bahkan ulama-ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab mereka penuh dengan doa-doa tawasul. Jadi ini masalah ya. Orang ni sangat berketokohan lah. Syekh Al-Albani ni tokoh ya, bukan bilis-bilis ya, bukan yang datang-datang singgah dalam Facebook kita, datang maki hamun, datang tanya soalan-soalan yang tak berapa cerdik misalnya. Bukan, ini tokoh mengarang kitab, menulis kitab, menjadi rujukan, disebut namanya Sahahul Albani, Dha'afahul Albani dan sebagainya. Tapi tiba-tiba boleh cakap benda yang terang-terang salah macam ini. Kalau dia kata kita tak bersetuju dengan pandangan Imam Syafi'i, kita tak bersetuju dengan tafsiran hadis ini misalnya, ataupun hadis ini di sisi kita tidak sabit, itu ada lagi ruang. Tak nampak sangat. Ini nampak sangat benda ni batil. Mengatakan Nabi SAW tak pernah ajar tawasul tu batil. Mengatakan para Nabi dahulu tidak ada, padahal ada. Kemudian para sahabat lakukan. Kemudian imam-imam mazhab benarkan. Memang totally 180 degrees berbeza daripada realiti, yet boleh dicakapkan dengan confident. Jadi kalau ada kita berjumpa dengan golongan macam ini, kita macam satu pujukan lah, Allah, tak apalah ya. Tok guru dia pun confident satu macam ya. Jadi kalau anak murid dia confident satu macam, etis pun orang beriman misal contohnya gitu. Terima je lah, sabar je lah nak buat macam mana. Jadi saya berhenti dulu setakat itu. InsyaAllah besok kita akan sambung dengan Syekh Saleh bin Fauzan. Ini semua tokoh-tokoh yang masyhur lah ya. Kalau kawan-kawan kita fahaman Wahabi tapi tak pernah dengar Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ibn Jabrin ya, itu maknanya Wahabi-Wahabi yang ikut-ikutan lah. Wahabi-Wahabi yang tak berapa nak mengaji ya. Kalau Wahabi-Wahabi yang jenis mengaji, takkanlah dia tak pernah dengar ya, Syekh Saleh bin Fauzan. Takkanlah dia tidak pernah dengar fatwa Syekh Ibn Jabrin. Bahkan ada sebahagian yang diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa pun, dan fatwa di negara kita ikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam bab fiqh itu adalah mazhab Syafi'i, pun rajin juga memetik pandangan Syekh Ibn Jabrin ini di dalam bab tabarruk, istighatsah, dengan mengatakan bahawa amalan istighatsah itu adalah satu perkara yang syirik kerana memetik tokoh seperti Syekh Ibn Jabrin. Ini keliru kerana di sisi Ahlussunnah wal Jamaah istighatsah itu dia ada perincian dia. Bukan terus pukul rata istighatsah itu adalah syirik. Jadi kita akan sambung besok insya-Allah dengan Syekh Saleh bin Fauzan di muka surat 64. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.